السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan setinggi-tinggi kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Bahrul Mahdi, syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita terus tengok kepada hadis. Yang ini berkenaan dengan perbincangan tentang keistimewaan sanad sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar Al-Khattab. Sesungguhnya keistimewaan beliau sangat banyak, dan juga jasa dia kepada Islam pun amat banyak, yang merupakan sebagai sahabat yang amat menyayangi Rasulullah SAW, dan juga merupakan khalifah Islam yang kedua. Sesungguhnya jasanya amat banyak dan keistimewaannya pun amat banyak. Yang itu kita tinggalkan, tuan-tuan boleh urut sendiri di dalam perbincangan yang lepas tu. Kita lihat kepada hadis ni pula. Ada jumpa hadis. Kita jauh ini muka surah 8. Ada jumpa hadis. Hadis tentang niat. Ada jumpa? Ada. Muka surah 11. Kitab Rumi muka surah 11. Kitab Jawi muka surah 8. Kita bincangkan berkenaan hadis, yang pada bab yang permulaan bicara tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو كما قال البخاري ومسلم.
yang bermaksud. Kita tengok maksud kepada hadis itu. Sebelum kita lihat huraian tentang hadis ini, tengok maksud. Daripada Umar bin Khattab, makna sanad yang dekat berhubung terus kepada Rasulullah SAW adalah Umar Al-Khattab. Berkata ia, telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu, makna dia dengar, aku telah mendengar. Mana benda tu? Fi'il madhi, past tense. Yang bermaksud Sayyidina Umar dia benar-benar dengar Rasulullah SAW bersabda begitu-begitu ataupun begini-begini. Jadi dia penting perkataan akhbarana, sami'na dan sebagainya itu adalah penting di dalam menilai sebuah hadis itu bersambung sanad ataupun tidak kepada Rasulullah SAW. Dia benar-benar mendengar. Ataupun hadis lain mungkin akhbarana, kami dikhabarkan. Itu adalah merupakan istilah-istilah yang penting di dalam ilmu hadis. Dan perkataan sami'atu ataupun sami'na, kami telah mendengar ataupun aku telah mendengar, ni fi'il madhi. Tu menunjukkan benda yang lepas. Aku telah mendengar. Daripada Umar Ibn Al-Khattab berkata, ia telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda ia, hanya saja segala amal itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang barang yang dia niatnya. Maka barang siapa ada perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya, perpindahan hijrah diterjemahkan terus kepada bahasa Melayu berpindah. Hijrah itu maksudnya berpindah. Dari segi bahasa hijrah itu berpindah. Hijratuhu, dia berpindah. Ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya kepada Allah. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana, barang siapa dan barang siapa ada perpindahan kerana dunia yang mendapat ia akan dia. Wa man kana, barang siapa, dia menggunakan isim kana, kanat. Wa man kanat hijratuhu, adalah dia berhijrah kepada dunia yusibuha, yang dia inginkan ataupun dia usahakan, atau perempuan yang dinikahkannya akan dia, maka perpindahannya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Jadi di sini kita sebutkan tadi, hijrah itu ditukarkan maknanya kepada berpindah. Dalam bahasa Melayu kita memang berpindah. Dan juga hijrah juga sudah dimelayukan hijrah. Tahun hijrah ataupun dia berhijrah dan jadi Melayu, asalnya adalah bahasa Arab. Hijratuhu, yang dia hijrahnya di dunia, kepada dunia, musibah yang dia usahakan ataupun yang dia inginkan, awi muraatin, ataupun perempuan yang dia hendak nikahnya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia hijrah. Ini dari segi harfiah macam tu, ila tu dipanggil sebagai harfin jar, huruf jar. Itu dari segi sudut maksud ataupun arti dari segi bahasa. Dan dalam hadis ini tentang niat. Hadis ini tentang niat. Ada dua bahagian niat dalam hadis ini. Satu bahagian niat berkenaan dengan amal, satu bahagian niat berkenaan dengan keikhlasan. Ada dua bahagian. Dan sebelum itu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan niat. Saya petik beberapa perkataan di sini ataupun beberapa pendapat yang dinukil daripada Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, an-niyatu azmul qalbi ala amalin fardin atau ghairihi. Yang bermaksud
Niat adalah keazaman yang tekad di dalam hati di atas setiap perkara yang fardu dan selain daripadanya, yakni yang wajib. Boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' juzuk yang pertama halaman 310. Itu pendapat Imam Nawawi berkenaan dengan niat. Apa yang dimaksudkan dengan niat? Imam Nawawi adalah merupakan satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi salah seorang yang mentafsirkan hadis Muslim dan juga ulama besar dalam bidang dalam mazhab Syafi'i. Di dalam bidang fiqh banyak kitab fiqh yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dan kitab hadis salah satu yang biasa kita belajar di Masjid Surah, yakni hadis 40 Arba'in, hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Dan juga kitab lain Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi adalah ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dan satu lagi petikan daripada pendapat ulama tentang niat ni saya nakal daripada pendapat Ibn Abidin, satu ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Kata beliau, qasdul ta'ati wa taqarrubi ila Allah Ta'ala fi ijad al-fi'l. Yang bermaksud niat adalah tujuan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan. Ini kata Ibni Abidin, yang satu ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Itu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan niat. Dan dari segi bahasa, kita sebelum terus kepada perkataan niat ini adalah merupakan satu perkara yang amat besar di dalam Islam, sehingga ulama-ulama fiqh, ulama hadis, ulama usuluddin dan sebagainya menetapkan niat itu di dalam kitab-kitab perbahasan mereka. Dari segi bahasa, kita tengok dari segi bahasa, tuan-tuan ambil ingat dari segi bahasanya. Niat dari segi bahasa, yakni tujuan hati atau kehendak hati. Niat dari segi bahasa, yakni tujuan hati atau kehendak hati. Niat dari segi istilah syarak, dari segi bahasa, niat dari segi istilah syarak, yakni gerak-gerik hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari redha Allah dan tunduk diri, rendah diri kepada Allah. Saya ulang. Niat dari segi istilah syarak, gerak hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari redha Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Itu dari segi niat, dari segi istilah syarak. Jadi kesimpulan niat ni apa? Niat itu adalah merupakan hala tuju hati kepada sesuatu. Yang hala tuju hati kepada sesuatu. Yang apa satu orang berbuat, hati dia itulah ia memainkan peranan hala tuju tentang perbuatan dia. Itu dipanggil sebagai niat. Balik kepada kitab kita ni. Ada jumpa masalah kan, masalah 10. Jadi pengarang atau Syekh Abdul Rabb Al-Barbawi biasanya akan menamakan dengan nombor dan masalah. Mana masalah itu akan dibincangkan apa yang dimaksudkan dengan sesuatu perbincangan dengan masalah. Masalah 10. Masalah 10. Beri kebahagiaan Sayyidina Umar. Ini berkenaan dengan Sayyidina Umar. Dia sentuh sedikit berkenaan dengan Sayyidina Umar. Beri kebahagiaan Sayyidina Umar. Amatlah berbahagianya ia di dunia dan akhirat. Kata Syekh Abdul Rabb Al-Barbawi, Sayyidina Umar itu dia bahagia di dunia dan akhirat. Itu jelas daripada riwayat-riwayat tentang Sayyidina Umar itu sendiri. Dia asalnya bukan orang Islam, kafir, masuk Islam di tangan Rasulullah SAW, sehingga dia ni
dijuluk ataupun diberi gelaran sebagai Al-Faruq, pembeza hak dan batin. Dan dia adalah merupakan orang yang membawa rombongan yang besar hijrah. Dan di tangan dia lah Islam di bawah kekuasaan beliau, Islam lebih kurang 22 buah negara masa dia memerintah, Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan di antara sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah seorang daripada orang 10 yang disaksikan oleh Nabi dengan syurga. Di antara 10 sahabat yang Nabi SAW sebut nama satu persatu yang masuk syurga ni, di antaranya adalah Umar Al-Khattab. Kalau dah orang tu disebut satu-satu namanya oleh Nabi SAW masuk syurga, bahagialah tuan-tuan. Mana tempat yang tidak bahagia, mana tempat yang lebih bahagia nak dibanding dengan syurga? Syurga lah tempat bahagia. Seseorang yang bahagia di dunia tak setanding bahagia di syurga Allah. Dunia ni macam mana bahagia pun tidak setanding dengan syurga Allah. Satu orang yang lebih kenikmatan dunia setinggi mana, sehebat mana, seluas mana pun tidak boleh nak dibandingkan walaupun sebesar jari bahagia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bahagia. Siapakah yang mendapat jaminan janji syurga ni? Salah seorang daripadanya adalah Umar Al-Khattab. Dan kalau kita nak masuk syurga, kena belajarlah, kena kajilah tentang amalan Umar Al-Khattab. Nak jadi ahli syurga ni, contoh ahli syurga tu yang kita kena belajar. Nabi SAW sudah tentulah dia ahli syurga dan dia maksum. Yang tidak maksum adalah Umar Al-Khattab. Nak masuk syurga, tengok apakah amalan Umar Al-Khattab. Dan ialah daripada Al-Khalifah Ar-Rashidin, Khalifah Ar-Rashidin. Dan ialah juga seorang daripada mentua Rasulullah SAW. Yang Khalifah Ar-Rashidin ini pemimpin yang mendapat petunjuk. Dan dia juga adalah merupakan mentua Rasulullah SAW. Dia bapa mertua kepada Nabi SAW melalui pernikahan Nabi SAW dengan Asma. Zainab kan? Zainab binti Umar. Hafsah binti Umar. Dan ialah juga seorang daripada mentua Rasulullah SAW dan seorang daripada sebesar-besar ulama. Sahabat telah mufakat turun wahyu sebagaimana tilihnya dan fikirannya. Di antara kelebihan Sayyidina Umar ni, ada wahyu-wahyu yang memuji Sayyidina Umar Al-Khattab. Contohnya bagaimana dalam peperangan Badar, Abu Bakar setuju, yakni tawanan perang masa perang Badar dilepaskan dengan syarat-syaratnya. Umar Al-Khattab tak setuju. Umar Al-Khattab kata kena bunuh tawanan perang Badar. Dan Rasulullah SAW mengambil pandangan ijtihad Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur tentang pandangan itu, kenapa dilepaskan tawanan Badar sedangkan Islam masa itu masih lemah. Kalau tawanan itu dilepaskan, mereka akan serang semula Islam. Jadi bermakna pandangan Umar Al-Khattab itu dipuji, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah contoh-contoh tentang Umar Al-Khattab, pemikiran dia itu bagaimana. Dan telah diuraikan hadis baginya daripada Rasulullah SAW 539 hadis. Ada 539 hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Mungkin tuan-tuan tanya sikit, Umar Al-Khattab apa hadis? Sebenarnya tuan-tuan, sahabat-sahabat ini bukan sepanjang masa bersama Rasulullah SAW. Mereka ini diberi tugas-tugas tertentu dalam Islam.
Disangkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Islam. Di bawah Nabi SAW itu ada sahabat-sahabat yang diberi tugas sama-sama menjaga Islam ataupun negara Islam. Dan juga sahabat-sahabat ini juga mereka ada keperluan hidup, bekerja dan sebagainya. Jadi kerana itulah tidak semua sahabat yang banyak menghafal hadis. Jadi kita tidak boleh membayangkan semua sahabat itu di mana Nabi pergi mereka ada, tidak. Ada kadang-kadang sahabat ini yang bersama Nabi, ada kadang sahabat ini yang bersama Nabi, tidak ada, dan sahabat ini tidak bersama Nabi. Dan kerana itulah kalau kita lihat sahabat sendiri pun ada pandangan berbeza di antara satu sama lain. Seolah bagaimana sahabat sendiri pun berbeza. Sahabat ini tanya sahabat ini jawapan macam ni, sahabat ini tanya ke sahabat ini jawapan yang berbeza dengan sahabat yang tadi. Bermakna tidak semua sahabat bersama Nabi pada setiap masa. Kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, hadis-hadis berkenaan dengan rumah tangga ataupun hadis yang disabdakan oleh Nabi di rumah, di mana banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Bermaksud sahabat lain tidak ada bersama Nabi di dalam rumah Nabi. Jadi kita boleh bayangkan tidak semua sahabat yang banyak menghafal hadis. Dan di antara sahabat yang banyak menghafal hadis adalah Aisyah. Banyak menghafal hadis lebih daripada Umar Al-Khattab. Dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya dan banyak akalnya dan fahamnya dan zahid dan tawaddu' dan belas kasihan kepada muslimin. Itulah ijma' ulama, bukan jumhur. Ijma' ni maksudnya sepakat, jumhur itu maksudnya majoriti. Ada dua istilah. Ijma' maknanya sepakat ulama. Kalau jumhur mana tidak sepakat, mana ada majoriti dan minoriti. Dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya. Ulama-ulama ijma' mengatakan Umar Al-Khattab banyak ilmu dan banyak akalnya, di mana Umar Al-Khattab adalah merupakan sahabat Nabi yang digelar sebagai ulama dan beliau mampu berijtihad dan akalnya adalah tinggi sehingga Rasulullah mengatakan andai kata ada Nabi selepas dia, Umar Al-Khattab lebih layak, sebab kecerdasan akalnya tinggi. Tapi tidak akan ada lagi lah Nabi selepas daripada Rasulullah SAW. Ini nak gambarkan tentang kewibawaan Umar, cerdas akalnya, bijak orangnya dan fahamnya. Begitu juga kepahaman yang dalam agama amat tinggi. Dan zahidnya orang yang dalam hatinya tidak ada dunia. Dunia ini di tangan hanya untuk berusaha sahaja. Dan kerana itulah apabila kita lihat bagaimana Umar masa pemerintahannya, dia pun tidak ada bawa ni maknanya jaga security, bawa. Kalau kita pergi ke negara Arab, dia ada bawa ni security lah, jaga di setiap rumah ataupun syaqah, rumah-rumah yang tinggi itulah department dia ada bawa. Dia panggil. Umar Al-Khattab ni tidak ada. Jadi maknanya tidak ada kepentingan dia kerana itu, sebab dia orang yang tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar pangkat, tapi orang yang betul-betul beramanah, tidak ada bawa. Dan tawaddu' maksudnya rendah diri. Asalnya orang yang gagah, orang yang digeruni. Tetapi apabila dia menjadi orang Islam yang tulen, zahidah daripada dirinya sifat zahid dan juga tawaddu', rendah diri. Dan belas kasihan kepada muslimin. Cerita tentang belas kasihan kepada orang Islam ini cukup banyak yang diceritakan tentang berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Satu masa dia pergi round malam-malam tengok orang miskin, dia bawa pikul gandum dan sebagainya, dia sayang, kasihan belas kepada orang Islam amat tinggi. Cerita tentang Umar Al-Khattab. Dan berdiri di atas haknya. Begitu juga dia orang yang sentiasa menegakkan hak. Sehingga itulah dia digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq ni pembeza antara hak dan batil. Itu digelar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana As-Siddiq digelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq,
pembeza antara hak dan batil, dan membesarkan peninggalan Nabi SAW, dan juga membesarkan akan sunnah segala jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnahnya, sunnah itu jalan, dan mengikut baginya. Begitu juga Umar Al-Khattab akan ikut segala sunnah Nabi SAW, yang kuat beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan ambil peduli dengan segala kemaslahatan muslimin, mengambil peduli tentang kemaslahatan, kepentingan orang-orang Islam, dan mulia akan dia oleh ahlul fadl wal khair, dan dia mulia dan termulia, dimuliakan berbanding dengan dalam golongan ahli fadl, orang yang mendapat keutamaan dan orang yang mendapat kebaikan. Ahli fadl dan wal khair, maknanya Umar Al-Khattab ni dia mulia dan termulia daripada kalangan orang yang mendapat kemuliaan. Al-fadl man keutamaan, dan juga wal khair, dan juga orang yang mendapat kebaikan. Maksudnya biasa kita kata tafadhal, anta lebih utama. Tafadhal tu ta dan fadala, gabung ta dan fadalan. Tafadhal, anta, anna, awak lebih utama, anta lebih utama. Maknanya dalam golongan orang-orang yang lebih utama dan baik, dia lebih baik dan dia lebih mulia. Dan kepujian amat banyak dan kelebihannya tiada terbilang radhiyallahu anhu. Kepujian dia amat banyaklah. Sejarah Umar Al-Khattab ni kita boleh baca, dia kepujiannya, pujian terhadap dia amat banyak, dan memang layak untuk mendapat pujian. Begitu juga kelebihannya pun amat banyak, tidak terbilang, tidak terhitung banyaknya. Kalaulah Allah Ta'ala puji Umar Al-Khattab, Nabi puji Umar Al-Khattab, mana nak ada kemuliaan dan pujian berbanding dengan pujian Allah dan Rasul. Sudah tentulah Allah dan Rasul kalau memuji seseorang, sudah tentulah orang itu adalah orang yang paling baik, terbaik. Jadi kalau kita nak jadi orang terbaik, tengoklah Umar Al-Khattab. Dia dipuji oleh Allah, dia juga dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli syurga ni tuan-tuan, semua kita nak masuk syurga insya-Allah. Tengok amalan contohnya adalah Umar Al-Khattab. Ada lagi satu orang namanya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz itu copy paste Umar Al-Khattab. Dia cucu kepada Umar Al-Khattab. Masalah 11. Hadis amal dengan niat. Hadis amal dengan niat. Kata Imam Al-Muhdithin Muhammad Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Isa Tirmizi dan lain-lain daripada dalam kitab sahihnya, kata imam-imam muhaddis, imam-imam hadis, di antara Muhammad Bukhari dan juga Imam Muslim dan Abu Isa Tirmizi dan lain-lain ulama hadis, dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab hadis mereka mengatakan, An Umar bin Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Hadis yang atas tadi diriwayatkan pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia telah aku dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hanya segala amal itu dengan niat. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim bermula makna begini. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Hadis yang bermaksud dari bahasanya, dan hanya saja segala amal itu dengannya. Apa yang dimaksud dengan hadis hanya saja amal itu dengannya? Apa yang dimaksudkan dengan hadis itu? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kita sebutkan tadi Imam Nawawi satu daripada kepakarannya di dalam bidang hadis, dan kitab hadis yang jadi syarahnya adalah Syarah Hadis Sahih Muslim. Bermula maknanya begini,
bahawasanya segala amal itu dikira dan dipakai apabila ada ia dengan niat, dan tiada dikira apabila tiada dengan niat. Kata Imam Nawawi, maksud hadis ini, setiap amalan itu dikira, dihitung, diterima berdasarkan dengan niat, dan setiap amal itu tidak dikira, tidak dihitung tanpa niat. Mana secara umumnya begitu. Jadi niat ini yang pertamanya membeza di antara amalan dengan amalan yang lain, membeza di antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu niat. Contoh, kita ambil contoh. Kenapa ada niat membezakan di antara Maghrib dan Isya? Kenapa ada niat membezakan puasa Ramadan dan juga puasa Syawal? Membezakan di antara puasa Syawal dan juga puasa Isnin Khamis? Membezakan di antara haji dan umrah? Itu niat. Niat itu maknanya satu daripadanya, yakni pembeza di antara ibadah dengan ibadah. Ini dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi, yakni setiap amalan itu dia bergantung kepada niat. Sah dan batal satu ibadah itu bergantung kepada niat. Dan juga dari sudut yang lainnya, niat itu pembeza di antara ibadah dan juga adat. Apa bezanya antara ibadah dan adat? Mandi boleh jadi ibadah dan mandi boleh jadi adat. Ini hari Jumaat. Hari Jumaat mandi Jumaat. Kalau kita niat mandi kerana sembahyang Jumaat atau mandi Jumaat, kita mendapat pahala mandi. Tapi kalau kita mandi saja-saja tanpa ada niat, maknanya mandi adat. Itu beza di antara ibadah dan juga adat. Ini yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Makna bahawasanya segala amal itu dikira dan dipakai apabila ada dengan niat. Yakni amalan itu dikira dan dipakai, diterima dengan ada niat. Contohnya apa kita sebutkan tadi, beza di antara ibadah dengan adat. Mandi boleh jadi ibadah, mandi boleh jadi adat. Dan kadang-kadang mandi sebagai wajib niatnya. Contohnya mandi janabah. Kalau kita mandi janabah, ada niat junub mandi janabah. Kalau kita tak ada niat mandi janabah, mandi saja-saja. Bagaimana kalau tak ada niat janabah, kita buat sembahyang tidak sah. Kita baca Al-Quran baca Al-Quran haram, pegang Al-Quran haram. Sebab apa? Beza niat itu dipanggil di sini, dipakai apabila ada ia dengan niat. Ibadah setiap pekerjaan itu dia dipakai, diambil kira dengan sebab niat. Jadi niat ni satu sudut di antara sah dan juga batal amalan ibadah, dan niat juga sebagai rukun kepada ibadah sembahyang. Kita niat dalam hati sembahyang maghrib. Kalau kita sembahyang maghrib tadi kita niat sebagai niat isyak, sah ke tidak? Sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Di antara fungsi niat membeza di antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu maksud dia. Dan juga niat yang keduanya membeza di antara ibadah dan adat. Kenapa kita kena berfungsi dengan niat? Sebab apa? Niat itu membeza di antara ibadah dan juga adat. Makan adalah adat. Dan kalau kita niat untuk menjaga redha Allah, dapatlah pahala sebagai ibadah. Macam juga tak makan boleh jadi ibadah, tak makan boleh jadi adat. Tak makan sebab nak jaga kesihatan, jadi tak jadi ibadah. Tak makan sebab apa? Kerana puasa, dia jadi ibadah. Kan ada orang tak makan kan, dia tak makan. Kenapa? Sebab apa? Dia tak boleh makan kena diet, sebab dia ada penyakit. Jadi tak makan macam tu tak dapat pahala sebab bukan dia sebagai adat. Adat di situ untuk menjaga diri daripada sakit. Satu orang dia tak makan sebab apa? Dia tak makan kerana ingin berpuasa. Dia tidak makan di antara maghrib dan di antara subuh dan maghrib. Dengan sebab apa? Dengan niat untuk berpuasa. Biasa di antara ibadah dan juga adat. Dan tiada dikira apabila tiada dengan niat. Jadi tidak dikira lah. Kalau tak ada niat, tak dikira. Macam contohnya mandi tadi. Kita pergi Jumaat mandi bagi orang lelaki lah. Sebab sunat mandi hari Jumaat tu bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat, dan tidak sunat kepada orang perempuan. Dan kalau orang perempuan mandi dia pergi sembahyang Jumaat, dapatlah juga. Apakah orang perempuan boleh solat Jumaat? Boleh sah. Bagaimana cara dia? Sama seperti kita sembahyang. Dia dengar khutbah, dia sembahyang 2 rakaat. Cuma tak diamalkan di tempat kita. Kalau tak diamalkan bukan bermaksud tak ada hukum. Hukumnya sah.
Macam tuan pergi ke Mekah kan. Kalau pergi ke Mekah, kalau dibenarkan orang masuk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka solat Jumaat, di mana sahlah sembahyang Jumaat mereka, dan mereka pergi sembahyang Jumaat, mereka mandi kerana solat Jumaat, dapat pahala. Begitu juga lah macam kita mandi nak pergi Jumaat, jadi kita mandi saja-saja sebab berengas, badan rasa tak selesa, ataupun sebab badan berbau, kita mandi saja. Mandi saja itu sebagai niat. Tapi kalau mandi saja itu sebagai adat, dia tidak ada pahala. Kalau mandi dengan niat, kerana apa? Kerana mandi sunat hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat itu dapat pahala. Ini yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi, dan jangan dikira apabila tiada dengan niat. Tak dikira, tak ada niat, tak dikira. Masalah yang ke-12. Jam betul, apa setengah? Hah? 8 minit betul lah, hampir betul lah. Masalah luas dan bicara hadis ini sebagai, kata Nawawi bahawasanya terdapat ijma' sekalian orang Islam atas besar dan luas tempat bicara hadis ini dan banyak faedah padanya. Dan kata Imam Syafi'i dan orang-orang yang lain ialah 1/3 Islam, dan kata Syafi'i lagi masuk ia di dalam 70 bab daripada fiqh, dan kata orang lain ialah suruh Islam, 1/4 Islam. Rubuh itu maksudnya 1/4. Tentang hadis ini, tentang fungsi hadis ini, tentang apa ni peranan hadis ini di dalam Islam. Azan.
InsyaAllah kita sambung dalam 10 minit. Kita lihat masalah 12 semula. Masalah luas dan bicara hadis ini sebagai kata Nawawi, kata Imam Nawawi, luas sungguh hadis ini. Cakupan yang luas, kesan fungsi hadis ini kepada Islam amat luas. Ini perkara ini disebut oleh para ulama, yang mana semuanya telah ijma'. Para ulama semua ijma', orang Islam ijma' atas besar dan luas tempat bicara hadis ini. Hadis yang kita sebut ini, hadis ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Kebiasaannya ulama hadis akan letak hadis ini pada mula-mula hadis. Besar sungguh cakupan dia. Fungsi kesan hadis ini kepada Islam amat besar, sangat-sangat besar, luas cakupan dia. Dan perkara ini disebut oleh para ulama, disebut oleh orang Islam yang faham tentang agama, tentang cakupan hadis ini. Hadis yang pendek, hadis daripada sahabat yang besar ini, tapi cakupan cukup luas. Dan luas tempat bicara hadis ini dan banyak faedah padanya. Kesemua hadis semua ada faedah. Hadis ini adalah merupakan wahyu ke hadis semua adalah merupakan wahyu. Hadis itu wahyu sebenarnya. Al-Quran hadis adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbuat, tidak berkata Muhammad SAW itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Tidak berbuat berdasarkan nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan. Hadis itu adalah hakikatnya wahyu daripada Allah. Jadi maknanya dari segi sudut sumber dalilnya hadis itu adalah wahyu. Dan tentang hadis ini cakupan dia amat besar, amat luas dan amat dia punya penting sangat. Yang ini berkata dan kata Imam Syafi'i dan orang lain adalah 1/3 Islam. Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama lain mengatakan kesan fungsi cakupan hadis ini 1/3 daripada Islam. Besar sungguh. Dan kata Syafi'i lagi, masuk ia di dalam 70 bab daripada fiqh. Imam Syafi'i kata lagi, hadis tentang niat ini masuk dalam 7 bab dalam fiqh. Fiqh ni kalau kita bahagi kepada 7 bahagian. Asalnya secara umumnya 4 bahagian. Ada bahagian ibadah, ada bahagian muamalah, ada bahagian munakahat dan ada bahagian jinayah. Kalau pecahkan lagi ada 7. Dalam 7 bab ini ada 70 bab yang ada kaitan dengan niat. Sangat-sangat besar cakupannya. Dan kata orang lain lagi adalah suruh Islam. Kata orang lain 1/4 daripada Islam. Rubuh itu maksudnya 1/4. Kita ambil contoh. Dalam ibadah kita tak nafikan kesan hadis ini kepada ibadah amat nampak jelas. Kita ambil dalam bidang bukan ibadah, dalam bahagian bukan ibadah. Contoh munakahat. Munakahat itu bukan ibadah. Dia adalah merupakan muamalah di antara manusia dengan manusia. Kenapa perlu kepada nikah? Nikah itu adalah merupakan ikatan daripada ijab dan qabul untuk mengharuskan akan istimta'. Istimta' ini seronok sesama perempuan sampai melakukan persetubuhan, yakni orang yang melalui akad nikah. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, dalam bab menakad ada satu bab cerai ataupun talak. Talak tu bahagi kepada 3. Satu daripada sarah, talak sarah. Saya ceraikan awak, itu jelas. Itu tak perlu kepada niat. Bergurau pun akan jadi jatuh talak. Sungguh-sungguh pun akan jatuh talak. Ada satu lagi dipanggil kinayah, yakni sindiran. Sindiran ini perlu kepada niat. Contoh satu orang tu kata kepada isterinya, awak ni macam kain buruk. Kain buruk tu apa maksud dia? Kalau hanya tak suka ataupun dirasa isterinya dia marah sangat, dia kata kain buruk, itu tak jatuh talak. Tapi kalau ada dalam perkataan dia tu niat nak menceraikan isteri dengan perkataan awak itu sebagai kain buruk, sesungguhnya talak itu berjalan. Sebab pun dia perlu kepada niat. Jadi perkataan itu kena tanya apa maksud kalau ada niat menceraikannya, yakni talak. Apa kinayah itu akan jatuh talak kepada perempuan itu dengan satu talak. Itu pun talak itu bergantung kepada niat berapa talak. Dan kalau ta'liq itu dia diikat dengan satu perkara, iaitu tidak perlu niat. Itu bab ta'liq. Kalau awak pergi ke pasar Rabu malam ni tercerai, kalau dia tak pergi tak
bercerai sebab diikat ataupun digantung dengan satu syarat dia pernikahan. Ini apa yang disebut di sini? Munakahah itu bukan ibadah. Dia bahagian muamalah antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sebegitu, kesan niat itu kepada talak kinayah, bergantung kepada niat. Maknanya niat itu amat luas cakupannya di dalam hukum Islam. Dan kalau kita lihat kepada niat di dalam bidang-bidang ilmu yang lain, dalam ilmu fiqh sudah tentu niat itu mainkan peranan yang besar. Dalam bidang usuluddin ataupun akidah, niat itu adalah satu perkara yang besar dan dibincangkan di dalam bidang usuluddin. Begitu juga niat di dalam bidang ilmu tasawuf. Dari niat yang dimaksudkan itu tentang keikhlasan dalam ibadah pun dibincang secara luas dalam bidang ilmu tasawuf. Maknanya di dalam Islam ini berkenaan dengan niat dan hadis ini, ulama-ulama mengambilnya sebagai dalil di dalam mana-mana bidang ilmu di dalam Islam. Cukup luas cakupannya. 5 minit sikit. Yang ke-13, masalah amal apakah yang kita datangkan niat? Amalan apakah perlu kepada niat? Nak didatangkan dengan amalannya, ada kaitan dengan niat, amalannya bagaimana? Di sini tentang niat. Dan ini dia punya perbahasan di sini sebenarnya mengajak kepada kita untuk membuka minda tentang niat itu sendiri. Biasa kalau kita belajar ilmu fiqh ni secara umumnya kita tak tahu sebenarnya tentang niat. Yang kita tahu niat itu sebagai rukun. Kalau kamu nak sembahyang mesti ada niat. Kalau kamu nak wudu mesti ada niat. Tetapi perbahasan niat itulah yang kita nak tahu pada malam ini. Masalah amal apakah yang kita datang dengan niat? Amalan apakah yang perlu diniatkan? Amalan yang bagaimanakah perlu kita bawa niat di dalam amalan itu? Sedangkan secara umum kalau kita lihat kepada hari ini, seolah-olah semua amalan mesti niat. Apakah benar sebegitu? Kita tengok betul-betul. Sebab kadang ada orang tanya saya, ini buat ni kena niat ke? Buat ni kena niat ke? Sebab dia keliru di antara niat di dalam setengah amalan. Kata Nawawi, sekalian amal maulah dengan niat, kerana dengan sepotong hadis dalam masalah 11 itulah dalil atas bahawasanya tidak sah mengambil air sembahyang dan tayamum melainkan dengan niat. Dan begitu juga sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan i'tikaf dan segala ibadat semuanya adalah dengan niat secara umum. Secara umum berdasarkan hadis ini, dan inilah yang difahamkan oleh Imam Nawawi kepada kita secara umum. Kebanyakan ibadah secara umumnya mesti niat. Contohnya sembahyang niat. Niat apa di dalam hati? Seperti zakat, niat zakat, mesti niat zakat. Yang kalau lafaz kepala zakat tu dia bukan rukun niat tu. Contohkan hari zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i ini harus untuk kita bayar zakat fitrah 1 Ramadan. Sebab berdasarkan ada para sahabat yang berzakat dalam bulan Ramadan. Asal zakat hukumnya, zakat fitrah, asal hukum wajibnya pada 1 Syawal sebelum daripada takbir raya. Itu adalah waktu yang wajib. Sesiapa yang bayar zakat fitrah terlepas daripada sembahyang raya, mana tak jadi zakat fitrah, dia jadi sedekah. Perbuatan itu adalah berdosa. Asalnya zakat fitrah wajib dibayar pada 1 Syawal. Sampai bila? Sehingga takbir sembahyang raya. Dan apakah boleh dibayar zakat fitrah di dalam bulan Ramadan? Ada sahabat yang mengawalkan bayar zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i kita mengharuskan bayar zakat fitrah 1 Ramadan lagi. Dan zakat fitrah itu bagaimana? Yang amil zakat suruh kita baca dia punya itu adalah merupakan lafaz bagi zakat fitrah. Yang penting dalam hati itu niat membayar zakat fitrah. Hati penting. Dan biasa lafaz ini adalah sebagai sokongan ataupun lafaz itu adalah merupakan satu daripada sokongan ataupun dokongan membantu kita untuk niat. Itu biasa lafaz. Apabila kita berlafaz, dia akan ada dalam hati kita seperti apa yang kita lafazkan. Itu makna niat. Dan zakat yang lain pun perlu kepada niat. Contohnya kita bayar zakat
simpanan, kita pergi kepada orang fakir miskin bawa duit, jadi kita niat ni sebagai zakat. Dia tidak perlu saya zakat dan saya terima zakat, yang penting ada niat zakat sudah sah sebab niat. Begitu juga puasa perlu kepada niat. Dan haji dan i'tikaf dan sekalian ibadah semuanya adalah dengan niat. Contoh tuan duduk dalam surau ni, tuan ada niat i'tikaf. Tuan ada niat i'tikaf daripada maghrib sampai sekarang? Tak. Yang ada tu untung, yang tak tu rugi. Dan nak balik dah kata isyak tak niat i'tikaf, maknanya tak dapat pahala i'tikaf. Jadi i'tikaf ni boleh di tempat yang kita sembahyang secara berjamaah, masjid atau surau boleh i'tikaf. Niat mesti nak ada. Kadang kita duduk dalam masjid lama 2-3 jam dengar kursus haji, kursus jenazah tapi tak niat i'tikaf. Macam mana? Rugi lah. Sedangkan duduk dengan niat i'tikaf berpahala, tapi duduk tanpa niat i'tikaf tak dapat apa-apa. Itu niat, peranan niat. Yang terakhir kita tengok masalah membasuh kencing dan berak dan najis dengan niatkah. Dalam bab ibadah jelas, kebanyakan ibadah mesti dengan niat. Sama ada sah batal perlu pada niat atau membezakan antara ibadah-ibadah perlu kepada niat, dan juga ibadah yang membezakan ibadah dan adat. Tapi dalam soalan najis dan soalan membasuh kencing dan berak dan najis dengan niat ke, perlukah kita basuh berak mesti dengan niat? Sahaja aku basuh berak, sahaja aku kencing, perlu ke tidak? Kalau menurut sekalian kata Nawawi, iaitu sekalian ibadah itu dengan niat. Menurut kepada pendapat Imam Nawawi secara umumnya, setiap ibadah itu perlu kepada niat. Apakah basuh berak perlu kepada niat? Apakah basuh kencing perlu kepada niat? Tak dapat tiada pada mahfumnya membasuh kencing dan berak dan najis itu kenalah dengan niat. Maka telah dijawab ulama. Kalau kita fikir secara umum apa yang disebut ilmu Nawawi, kalau kita nak basuh berak kena niat, kalau kita nak basuh kencing perlu niat. Dijawab oleh ulama. Adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya di sisi mazhab kita Syafi'i, tiada berhajat kepada niat kerana ia masuk di dalam bab at-turuq, iaitu bab segala meninggalkan. Maka meninggalkan itu tiada berhajat kepada niat, dan telah ada naqal ulama akan ijma' padanya. Senang. Jadi ulama kita dah jawab. Dalam perkara meninggalkan sesuatu tidak perlu kepada niat, membuat sesuatu perlu kepada niat. Umumnya macam tu. Nak buat sesuatu terikat dengan niat, nak tinggalkan sesuatu tidak terikat dengan niat. Contohnya nak basuh berak, niat ni meninggalkan najis, membuat najis, itu tak perlu kepada niat. Satu orang yang berjudi, dia nak tinggalkan judi, dia tidak perlu niat untuk meninggalkan judi. Kalau di mana wajib untuk dia tinggalkan judi. Kalau dia tak niat pun kena tinggalkan judi. Dan kalau dia niat kerana Allah, dia akan dapat pahala di situ. Dan dia meninggalkan sesuatu tidak terikat, tidak terkait dengan perlu niat. Buat sesuatu kebiasaannya terkait dengan niat. Jadi dua perkara kita faham. Buat sesuatu biasa terkait dengan niat, nak tinggalkan sesuatu biasa tak, memang tak terkait dengan niat. Kita nak tinggalkan najis, nak buat najis tak perlu niat. Kita nak tinggalkan dosa yang kita buat, dosa judi, dosa minum arak, dosa berzina dan sebagainya, tak perlu pada niat, yang wajib untuk tinggal. Dan kalau kita niat kerana Allah, kita tinggalkan dosa itu, di situ lah kita akan dapat pahala. Wallahu a'lam. Ada miskin. Ya saya. Salam. Baru-baru ni kita raya terkejut lagi. Raya terkejut. Jadi ada ramai orang yang miss bayar zakat fitrah disebabkan raya terawal dalam yang berbulan. Ya. Kat sini masalah dia, adakah zakat fitrah maksudnya dah terlepas dah masa kemarin yang balik kampung dia pencuri jadi tak terlewat. Ya. Adakah boleh di-cover zakat fitrah atau adakah dikira sedekah atau macam mana? Jelas. Alhamdulillah, satu pertanyaan yang baik. Banyak orang tanya saya. Sebenarnya apa ni pengisytiharan puasa ataupun perisytiharan
hari raya sebenarnya tidak ada terkejut dalam Islam. Kalau kita nak ambil rasa terkejut, memang terkejut. Ada kita nak ambil rasa tak terkejut, memang tak terkejut. Sebab nak puasa dia kena tengok anak bulan, nak raya kena tengok anak bulan. Itu yang pertama, dia punya asasnya, yakni ru'yah, mana puasa dan raya dia tengok anak bulan. Dan anak bulan ni kita tak tahu bila nak jadi anak bulan. Pada petang nak tengok anak bulan tu baru tahu anak bulan ada. Sebelum pada tu memang kita tak tahu. Cuma sekarang kita ni sebab kita biasa terikat dengan falak, yang ni tentang hisab. Kita setahun kalender kita tentang raya hari ni. Sebenarnya falak tu bukan benda yang pasti nak berlaku begitu. Yang pasti tepatnya, apabila tengok anak bulan, ada maknanya besok puasa, ataupun ada anak bulan besok hari raya itu. Sebenarnya tidak ada istilah kita ni terperanjat. Bagi kita orang Islam yang dah belajar, kita tahu apabila 30 Syaban penuh, 30 Syaban pada tahun itu, kemungkinan besar akan berlakunya puasa Ramadan 29 hari sahaja. Sebab dalam kalender Islam ni dia tidak ada istilah 28, dia hanya ada 30 dan 29. Dan kemungkinan besar memang akan berlakunya raya pada mana puasa pada tahun tu adalah 29 hari sahaja. Jadi bagi kalau kita belajar tentang hukum fiqh ni, tak ada benda terperanjat. Dan Islam juga, kita sebutkan tadi, zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i kita ni longgar, luas sangat. Biasanya mazhab Syafi'i ni ihtiyat, dia ketat, amat ketat. Maknanya dia nak menjaga berhati-hati agar kita ni tidak terjatuh kepada kesalahan. Itu ihtiyat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab berkenaan dengan zakat, dalam mazhab Syafi'i longgar, sehingga awal Ramadan dah boleh kita bayar zakat. Kenapa kita ni nak bayar zakat pada last minute? Memang hukum wajib bayar zakat adalah 1 Syawal dan berakhir zakat fitrah itu apabila takbir sembahyang raya. Selepas daripada takbir raya kita bayar zakat, dia tidak jadi zakat, dia jadi sedekah. Maknanya sengaja kita dalam keadaan itu berdosa lah, kita tak bayar zakat pada saat dia. Mana perbuatan itu adalah berdosa. Sedangkan keluasan tu dalam mazhab Syafi'i kita yang dimulai pada 1 Ramadan sampai kepada 1 Syawal, sebelum daripada takbir hari raya. Jadi tidak ada istilah, bagi saya tidak ada istilah terperanjat, tu biasa dalam Islam tu biasa. Sebab raya dan juga puasa itu adalah tengok anak bulan. Tengok anak bulan, hari petang tengok anak bulan tu baru kita tahu sama ada anak bulan nampak atau tak nampak. Yang kita amalkan selama ni, kita lihat kepada hisab, yakni pengiraan, sehingga kita lupa tentang asas di dalam puasa dan juga raya itu pada tengok anak bulan, sehingga kita lupa itu hukum asas. Hisabiah ni tidak ada zaman Nabi SAW. Yang ni ada pada zaman Nabi adalah tengok anak bulan. Apa dia tengok anak bulan? Dia satu orang diminta untuk mengucap syahadah mengatakan dia anak bulan, maknanya puasa. Kalau dia tengok anak bulan, tengok dia bersumpah dan bersyahadah, dia kata dia tengok anak bulan, besok ayat itu dalam Islam. Boleh nampak. Kita lain kali kita jangan rasa nak marah, jangan kita rasa macam terperanjat, nama itu. Jadi kita kena buat persiapan daripada awal lagi. Cuma kerana kita dah bertahun-tahun terikat dengan kalender, apabila jadi macam tu kita rasa, kenapa ni? Tidak, orang Islam memang dia sentiasa ada ilmu tentang kiraan ataupun tengok anak bulan itu. Jadi tidak ada masalah. Dan tentang zakat tadi, dia kena bayar, wajib bayar. Cuma bayaran itu dia seumpama sebagai qada lah, dan dia tidak dinamakan sebagai zakat, dia dinamakan sebagai sedekah. Sebab bayar dia bukan pada waktu dia. Boleh insya-Allah. Jadi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma a'inna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadha wa
astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu